sama. Okay, cuma cikgu pecahkan supaya tak terlalu ramai. Bila tak ramai ni dia tak jadi terlalu berat. Okey, jadi boleh nampak skrin yang ada dekat depan kamu tu, kelas atas talian matematik. Okey, untuk hari ni kita nak tengok muka surat 7. Okey, bukan nak tengok lah, kita nak buat benda ni adalah berpandukan. Kalau buku teks dia dalam muka surat 7 cerakin nombor, dan muka surat 17 hingga 19 dalam bentuk tajuk bunda nombor. Jadi kamu tadi kelas yang kedua, slot kedua. Jadi sepatutnya tadi waktu 11 hingga 11.30 kamu dah tengok video dari YouTube untuk pengetahuan awal sebelum kita buat kelas matematik lah. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak tengok adalah kita nak belajar supaya kamu sebagai murid dapat menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor, dan juga kamu dapat membunda nombor mengikut nilai tempat yang diberi. Okey. Untuk kenal nilai tempat dan nilai digit dia juga, kita akan buat cerakin nombor. Okey, benda tu kamu dah pernah belajar tahun 1, tahun 2. Okey. Okey. Jadi ada dua jenis cerakin nombor. Okey, ada dua jenis cerakin nombor. Cerakin nombor ni dia perlu melibatkan dua benda, iaitu yang pertama adalah kita cerakin mengikut nilai tempat, dan satu lagi adalah kita nak cerakin nombor tu mengikut nilai digit. Cikgu rasa kedua-dua benda ni kamu dah pernah dengar. Nilai tempat, nilai digit kamu dah pernah dengar. Cumanya bila melibatkan soalan, biasanya kamu jawab, kamu tertukar. Diminta nilai tempat, kamu bagi nilai digit. Diminta nilai digit, kamu bagi nilai tempat. Kenapa? Sebab kamu tak ingat. Kamu tak ada benda yang boleh buat kamu ingat nilai tempat tu macam mana, nilai digit tu macam mana. Okey? Jadi hari ni cikgu nak tunjuk dulu supaya kamu tak lupa, kamu tak tertukar apa tu nilai tempat, apa tu nilai digit. Bila disebut tempat, bagi perhatian, kamu tengok dekat skrin kamu, dalam masa yang sama kamu dengar apa yang cikgu cakap. Bila disebut nilai tempat, okey? Perkataan sekarang ni adalah tempat. Bila tempat, kebiasaannya tempat-tempat ni ditulis dalam perkataan. Apa maksud dalam perkataan? Ditulis guna huruf lah. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu adalah namanya ditulis dalam perkataan menggunakan huruf. Contoh tempat: Putrajaya, Kajang, Bangi, Selangor, Pahang. Semua itu ditulis menggunakan huruf dan ditulis dalam perkataan. Tak ada orang eja Putrajaya 89765. Ada ke? Orang mesti akan eja Putrajaya Putrajaya. Okey, itu orang gunakan untuk eja Putrajaya. Kajang, Bangi pun. Jadi bila dalam perkataan nilai tempat dia kamu dah tahu 10,000. Untuk tahun 3 dia hanya sampai 1,000 sahaja. Jadi kita tulis dia dalam perkataan lah. Sa tu SA, puluh tu PULUH, ratus tu RATUS, 1,000 tu RIBU. Itu yang dimaksudkan oleh cikgu. Nilai tempat, bila tempat dia mesti dalam perkataan. Jadi bila kita dah ingat nilai tempat tu dalam perkataan, kita tak tertukar lagi lah. Tak adalah bila diminta nilai tempat kamu tulis dalam bentuk nombor. Sebab tempat mesti perkataan. Macam cikgu kata tadi, Putrajaya, Kajang, Bangi, semua tu kita tulis dia guna huruf. Okey, kita tak tulis Putrajaya guna nombor. Kita tak tulis Kajang tu guna nombor 16987. Tak ada, kita tak boleh baca benda tu. Jadi bila dalam perkataan, ingat sahaja nilai tempat dia mesti dalam huruf 10, ratus, 1,000. Bila nilai digit, selain dari itulah angka. Contoh dia 10, 1 dan sifar. 200, 2, sifar, sifar. 4,000, 4, sifar, sifar, sifar. Okey, dan 60,000, 6, sifar, sifar, sifar. Tapi kamu hanya sampai 1,000 sahaja. Okey, sebab nombor kamu hanya sampai 10,000 sahaja. Okey. Okey, ini nak beza tempat, nilai digit. So ini kena ingat. Bila nilai tempat dalam perkataan, nilai digit dalam angka. Sebab tempat tu sendiri mesti ditulis dalam perkataan. Ingat tempat kamu duduk. Selangor, Putrajaya, Kajang, itu semua okey, ditulis dalam bentuk perkataan. Samalah juga dalam matematik, bila dia minta nilai tempat,
Jadi kamu kena tulis di dalam perkataan 10, ratus, ribu semua tu. Okey. Barulah kita nak masuk dekat cerakin nombor. Okey, yang pertama sekali, cerakin ni memanglah biasanya kamu dengar. Tapi kadang orang cakap apa tu cerakin? Cerakin ni dia samalah seperti kita nak pisahkan nombor tu. Kita nak ceraikan nombor tu. Kita nak asingkan nombor tu. Mengikut macam kita ajar tadilah. Mengikut satu nilai tempat, satu lagi adalah mengikut nilai digit. Okey, sekarang ni nombor yang diberi menggunakan dekat-dekat ni. Dekat-dekat ni kita belajar minggu lepas ya. Okey. Nombor dia adalah 1247. Ini nombor dia 1247. Bila kita letak dia dalam nilai tempat, mesti letak dia ikut kotak lah. 7 paling belakang, 4. Okey, 7 paling belakang, 4, 2, 1. Lepas tu baru kita letakkan dia punya nilai tempat. Okey, baru kita letakkan dia punya nilai tempat. Nilai tempat mesti dalam perkataan. Nah, ini biasanya kita tukar. Nilai tempat nak tulis dalam apa lah? Perkataan ke dalam nombor? Ingat tadi tempat, Putrajaya, Bangi, Kajang, semua tu ditulis dalam perkataan. Jadi sama juga. Nilai tempat kita mesti eja dia. Bila 7 belakang sekali, okey, dia adalah SA, SA. 4 seterusnya puluh, P-U-L-U-H. Nilai tempat seterusnya ratus, R-A-T-U-S. Dan nilai tempat last sekali paling depan adalah ribu, R-I-B-U. Bila nak tulis dalam nilai digit, 7, dia ada 7 je. Dia tak ada sifar di belakang sebab dia star. Dia sebatang je. Bila puluh, dia duduk dekat sini. Dia mesti ada sifar 1 di belakang. Sebab dia duduk dekat kotak kedua. Dia duduk dekat kotak ketiga 200, dia mesti ada tambah 2 lagi sifar di belakang. 200. 2 sifar. Okey. Bila ribu, 1000. Dia mesti 1 depan, belakang ni mesti ditambah dengan 3 sifar. Barulah nilai digit dia bersamaan dengan 1000. Okey, ini contoh yang pertama. Tengok contoh ini. Ini kita nak cerakin lah. Bila kita dah letak dia ikut nilai tempat. Okey, nilai tempat, nilai digit kita nak cerakin. Okey, dengar betul-betul macam mana nak cerakin. Tengok dekat skrin kamu, tak perlu tengok dekat buku ke apa lagi. Tengok dekat skrin kamu, dengar apa yang cikgu terangkan. Bila nak cerakin mengikut nilai tempat, pertama sekali kita dah tahu. Bila nilai tempat, cikgu Rafi cakap tempat, mesti perkataan, mesti dieja. Okey, tetapi kita nak eja dia. Nombor 1 ni kita jangan eja dia SATU pula. Sebab nombor 1 ni adalah nombor yang diberi. Yang perlu dieja adalah dia punya nilai tempat sahaja. R-I-B-U. Ribu. Okey. Lepas tu kita nak gabungkan dengan nilai tempat seterusnya. Kita mesti gabungkan dia dengan tambah. Dengan lambang simbol operasi tambah sahaja. Ingat cikgu cakap, bila cerakin kita nak gabungkan nilai-nilai tempat dan nilai digit tu, kita mesti gabungkan dia dengan tambah sahaja. Tak boleh koma, tak boleh titik, tak boleh tolak, tak boleh darab, tak boleh bahagi. Okey? Lepas tu barulah kita tambah. Okey? Lepas tu barulah kita tambah dengan nilai yang seterusnya lah. Okey? Kita nak tambah dengan nilai yang seterusnya. Kita letak dia 2. Bila 2, okey, bila 2, ratus. S. Okey, bila nilai seterusnya, dia mestilah ditulis dalam perkataan. R-A-T-U-S. Ratus. Okey? Nak gabungkan dia, gabung dengan tambah. 40. Okey, 40. Dan seterusnya tambah 7 sah. Ini nak cerakin nilai tempat. Nak pisahkan ikut nilai tempat. Nak pisahkan dia, nak cerakinkan dia ikut nilai digit. Okey. Masih cara yang sama. Cuma 1000 ni semuanya dalam bentuk angka. Tambah 200. 2 sifar
sifar. Tambah 40. 4 dan juga sifar. Tambah. Ingat. Nak gabungkan dia mesti guna operasi tambah sahaja. Okey. Operasi tambah sahaja. Okey, ditambah last sekali adalah 7. Okey, 7 tulis 1 macam tu je. Tak perlu 7 sifar sebab dia adalah berada pada nilai tempat sah. Jadi dia sebatang je, dia seorang je. Okey. Okey. Ini contoh pertama. Tengok contoh kedua pula. Okey, ini sama je. Ini yang cikgu ambil dalam buku teks, benda yang cikgu terangkan tadi. Okey. Tengok contoh yang kedua. Sekarang ni dia gunakan abakus. Okey, abakus dekat-dekat. Semua tu kita dah belajar minggu lepas. Jadi cikgu tak fokus dekat situ lah. Yang fokus minggu ni adalah nak kenal nilai tempat, nak kenal nilai digit dengan nak cerakinkan ikut nilai tempat dan juga cerakin ikut nilai digit. Okey. Sekarang ni nombor yang diberi adalah, yang dipegang ni adalah 6035. Semua dekat sini dengar betul-betul. Sebab sekarang ni dia melibatkan nombor sifar ada di tengah. Macam nombor tadi, dia tak ada sifar di tengah. 1, 2, 4, 7. Nombor sekarang ni dia ada 6 sifar 35. 6035. Okey, so dengar betul-betul apa nak buat kalau ada nombor sifar di tengah. Okey. Pertama sekali kita letakkan dia dulu mengikut nilai tempat. Okey, ni nilai tempat. Yang bawah ni nilai digit. Bila nilai tempat, inilah perkataan yang cikgu cakap tadi. 1110 sah. Mesti dieja menggunakan huruf. Okey, 5. 5 sah. Okey, 5 sah. Jadi dia punya nilai digit 5. 3 nilai tempat dia 10. Jadi nilai digit dia adalah 3 sifar. Untuk sifar, walaupun dia sifar tetapi dia masih ada nilai tempat. Nilai tempatnya adalah ratus. Tetapi bila kita tulis dia dalam nilai digit, kita hanya tulis sifar sahaja. Kita tak perlulah nak tulis sifar sampai 3 kali. Sebab ratus kamu cakap, bila ratus kena tambah 2 sifar kan cikgu? Ya, itu kalau nombor selain daripada nombor sifar. Kalau nombor sifar, kamu tulislah 10 sifar sekalipun, nilai dia tetap sama sifar. Okey? Tapi dekat nilai tempat kena tulis 100. Okey, 6,000. 6,000 bila ribu kamu tahu kena letak 3 sifar di belakang, barulah nilai dia akan jadi 6,000. Jadi bila kita nak cerakinkan dia nanti, ini jadual sama seperti sebelah. Okey. Nak cerakin nilai tempat 6 lah sebab nombor yang diberi macam cikgu cakap tadi lah, nombor yang diberi. 1000 RIBU eja tambah. Okey, sifar. Okey, sifar mesti ditulis sebab dia ada nilai tempat dia ratus. Okey, yang lain ni tulis macam biasa 35 sah. Tapi bila melibatkan nilai digit, yang lain ni samalah 6000. Tapi bila sifar ni, kamu hanya perlu tulis sifar sahaja. Walaupun dia berada di nilai tempat ratus, macam cikgu cakap tadi, kita tak perlu tulis dia sifar. Okay, sebab nilai dia sama je sifar. Jadi hanya tulis sifar sahaja di situ. Kita tambah dengan yang seterusnya 30. Okay, last kali kita tambah dengan 5. Okay, 5 ni sebatang je sebab dia berada di belakang sekali. Ini contoh kedua. Kita tengok lagi satu contoh. Nah, ini sekarang kita guna DINS block yang kita belajar minggu lepas ni, blok asas ni. Okey, kita gunakan DINS block. Okey. Ini nilai dia adalah 1108. Betul tak? Cuba tengok betul-betul DINS block tu. Betul lah. Okey, ada yang angguk tu. Betul lah tu. Okey. 1108. Kita keluarkan dia dalam bentuk jadual nilai tempat dan nilai digit. Cikgu ulang banyak kali ni. Bila nilai tempat, okey, mesti dalam perkataan. Bila nilai digit, mesti dalam bentuk angka. Angka tu apa cikgu? Angka tu nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perkataan tu apa cikgu? Perkataan tu kita guna huruf A, B, C sampai Z tu. Mesti bezakan kedua-dua tu. Okey. Jadi ini kita dah pecahkan. Dia sama macam tadi lah. 8 sah. Jadi dia 8. Sifar ni dia masih ada nilai tempat dia 10.
Tapi kita hanya tulis dia nilai digit satu sahaja sifar. Tak perlu sifar-sifar. Okey. Ratus sama 100, 100. 1,000, 1,000. Okey, tambah sahaja sifar di belakang supaya nilai dia sama dengan nilai-nilai tempat atas tu. Okey. Jadi kita nak cerakin dia macam tadilah. Cikgu ulang ni benda yang sama je. Cerakin mengikut nilai tempat. Bila nilai tempat, nombor depan ni kekal je lah sebab nombor yang diberi. Tapi kita kena tulis yang dia punya nilai tempat tu dalam perkataan. Kita mesti gabungkan dia dengan nilai tempat seterusnya ni dengan lambang tambah. Tambah sahaja. Dalam soalan nanti, kamu akan tengok. Ada cikgu bagi koma, ada cikgu bagi darab, ada cikgu bagi tolak. Jadi kamu kena tengok, cikgu sebut banyak kali. Kena tambah. Okey. Jadi dalam nilai digitnya sama. 1,000 tambah 100 tambah sifar puluh ni sifar je. Tak perlu tulis sampai 2 sifar. Okey, bila sifar dia tak perlu tulis banyak sifar sebab nilai dia tetap sama. Tambah 8. Okey, 8 tu sebatang je. Okey, itu untuk cerakin. So untuk cerakin tu benda yang paling penting sekali kita naik atas. Inilah, ini je yang paling penting. Ingat nilai tempat, apa dia, dalam mana nak tulis perkataan ke angka, nilai digit tu macam mana, angka ke perkataan. Lepas tu bila kita nak gabungkan dia, okey, bukan cikgu tipu-tipu ni, ini dalam buku teks ni, dia pun tunjuk gunakan tambah sahaja untuk gabungkan antara nilai tempat dan nilai digit yang kita dah cerakinkan. Okey, seterusnya kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Okey, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Kita nak tengok apa itu bundar. Bundar ni pun tahun 2 kamu dah belajar sebenarnya. Tapi kita pun dah lama tak sekolah. Kadang benda tu kamu tak ingat. Jadi cikgu akan tunjuk balik dekat kamu apa tu bundar, apa tu cara nak bundar nombor dan cikgu akan tunjuk satu-satulah step dia, okey. So bundar nombor ni dia adalah menggenapkan nombor. Jadi nombor tu dia akan jadi genap dengan ada sifar di belakang. Kita nak bundar nombor, ini cara dia tau. Okey, ini cara dia. Tapi nanti cikgu tunjuk ada animasi lagi. Kita tengok belakang, dia bulat, ada rumah lagi, okey. Jadi cara dia ni kita tengok slide nanti. Okey, ini dalam buku teks kamu dia tunjuk menggunakan bukit contohnya. Dia dekat dengan nombor mana, dia dekat dengan nombor yang mana. Okey, ini boleh tengok dalam buku teks, ini pun sama dalam buku teks. Okey, nanti kamu boleh tengok balik. Okey Aisyah? Aisyah tengah belik-belik tu. Nanti boleh tengok balik. Okey, tengok dulu dekat depan. Cikgu nak tunjuk dekat kamu macam mana yang cikgu masukkan tadi tu. Okey. Nampak ada 2 rumah dekat depan kamu? Dia ada rumah tambah sifar, dia ada rumah tambah 1. Bila rumah tambah sifar, penghuninya, penghuni tu, orang yang duduk dalam rumah tu, dia adalah nombor sifar 1, 2, 3, 4. Dekat rumah tambah 1, penghuninya, orang yang duduk dalam rumah ni adalah nombor 5, 6, 7, 8, 9. Apa ni cikgu? 0 tambah 4, 5 tambah 9, rumah pula ni. Rumah ni, dia nak tentukan nanti nombor yang kita garis tu, kita nak tambah sifar atau tambah 1 berdasarkan penghuni nombor tu. Okey. Contoh 1. 2,612 kepada 1,000 terdekat. Jadi kita tulislah nombor tu. 2,612. Okey. Bagi perhatian dekat skrin. Tengok kat skrin sambil telinga kamu dengar apa cikgu cakap. Okey. Sebab cikgu cakap berdasarkan apa pergerakan dekat skrin ni nanti. Okey. 1,000 terdekat. Bila dia cakap 1,000 terdekat, kenapa cikgu hitamkan 1,000 tu? Kenapa cikgu hitamkan yang 1,000 tu? Sebab itulah yang kita perlu garis. Jadi nombor yang berada ni nilai tempat 1,000 adalah digit 2. Okey? Gariskan 2. Nampak kan garis tu? Angguk sikit. Nampak kan cikgu garis 2? Okey. Lepas kita garis 1,000, nombor yang berada di nilai tempat 1,000, kita akan tengok nombor di sebelah kanan dia. Nombor di sebelah kanan dia sekarang adalah nombor 6. Kita bulatkan supaya kita nampak. Ini nombor kita bulat ni. Kenapa kita bulatkan nombor 6? Sebab bila nombor 6, kita perlu tambah 1 pada nombor yang bergaris. Inilah gunanya tadi. Ini. Rumah ni sebab nombor 6 yang kita tengok tadi kita jumpa nombor 6 kan.
Jadi nombor 6 dia duduk dalam rumah tambah 1. Jadi macam tadi cikgu cakap, kita garis, kita tengok sebelah, kita bulatkan, kita jumpa nombor 6, kita kena tambah 1. Ini biasa ramai orang buat salah. Dia pergi tambah 1 dekat nombor yang bulat. Sebenarnya kita nak tambah 1 dekat nombor yang mana? Kita nak tambah 1 dekat nombor yang bergaris. Tambah 1 dekat nombor yang bergaris. Nombor yang bergaris. Okey. Jadi nombor yang bergaris tu kita tambah 1, dia akan bertukar jadi 3. Nombor yang berada di belakang ni semua kita mesti tukarkan dia jadi sifar. Okey. Nombor sebelah kiri kekal. Sebab apa dekat sini tak ada? Sebab tak ada nombor jadi dia tak berubah lah. Tapi nombor yang sebelah kanan semuanya akan jadi sifar. Okey. Ini 2612 kita nak bundakan dia kepada puluh terdekat. Garis dulu puluh. Nampak tak garis tu? Okey, kita garis dekat nombor 1. Kita tengok di belakang. Kita jumpa nombor 2. Nombor 2 tadi. Nombor 2 tadi dia duduk kat rumah mana ya? Rumah mana dia duduk? Nombor 2 sini. Dia duduk dekat rumah tambah sifar. Okey, dia duduk dekat rumah tambah sifar rupanya. Jadi kita nak tambah sifar tu dekat mana? Dah garis, dah tengok sebelah, dah jumpa nombor 2. Jumpa nombor 2. Bila jumpa nombor 2 maksud dia kita perlu tambah sifar dekat nombor yang bergaris. Okey, bukan tambah dekat nombor yang kita bulat. Jadi tambah dekat nombor bergaris. Jadi macam inilah yang cikgu cakap tadi. Okey, bila nombor tu berada di sebelah ini, 1 tambah sifar, semua nombor di sebelah kirinya akan kekal. Okey, ini salah ni. Semua nombor di sebelah kiri kekal, betul. Tapi semua nombor yang di sebelah kanan dekat sini, semua nombor yang di sebelah kanan atau nombor yang di belakang tu akan jadi sifar. Nombor yang depan ini nombor yang kita tambah tadi. Dia akan duduk mula-mula. Nombor yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, nombor depan ni semua akan kekal. Sama je dengan nombor atas. Tapi nombor yang belakang ni dia akan bertukar jadi sifar. Dari 2 dia akan jadi sifar. Okey? Kita ulang balik yang ni. Ya. Jadi nombor dia 2612. Kita garis nombor 1. Okey, lepas tu kita tengok nombor di belakang. Kita bulatkan nombor 2. Nombor 2 ni kita bulat, kita tengok balik dekat dia punya rumah tadi. Rumah dia senang je. Kalau sifar sampai 4, dia kena tambah sifar. Kalau rumah dia 5 sampai 9, dia kena tambah 1. Okey, jadi nombor dia tadi kita jumpa nombor 2. Bila nombor 2 maksudnya kita kena tambah tambah sifar. Jadi nombor yang di bahagian kiri kekal sama. Nombor yang di sebelah kanan akan berubah jadi sifar. Okey. Sebelum kita akhiri kelas, sebelum cikgu bagi kamu kelas tu, ada satu kuis yang kita akan buat terus sekarang. Dekat bahagian chat kamu, cikgu nak kamu jawab soalan yang di bawah ni. Sila jawab di bahagian chat. Bundakan 2612 kepada ratus terdekat. Jawab dekat bahagian chat. Sebab nanti chat ni nanti cikgu akan download, cikgu akan nampak siapa yang jawab, siapa yang tak jawab. Ini PBD kita kelas, kita terus tengok dia punya jawapan. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu tulis kamu punya jawapan. Nanti nama kamu akan keluar dekat situ. Jangan risau, cikgu boleh nampak. Bundakan 2612 kepada ratus terdekat. Okey, ratus terdekat. Apa nombor dia yang jadi? Okey. Baik, kita pindah mula kepada apa ni? Artak. C tu artak kan? Ribu yang dekat. Bundakan kepada ribu dekat. Okey, tengok soalan dia. 1680 dan juga 7362. Okey. Siapa nak cuba? Cuba je. Okey, ramai dah tu yang mula jawab tu. 2000. Cikgu bagi masa 2 minit. Jadi semua orang sempat nak jawab. Okey, yang kedua. Apa? Yang ketiga apa?
Tak apa, yang dah tak apa. Cikgu boleh tahu nanti kamu dah jawab. Jangan risau. Jangan tulis tak nampak. Nanti cek tu cikgu boleh dapatkan balik. Jangan risau. Okey, seminit lagi cikgu bagi masa supaya semua boleh jawab. Okey. So senang ke susah bukan ni? Senang. Okey, baik. Itu lagi yang terakhir. 3 saat lagi cikgu bagi masa. Tak apa. Kiasatina. Cikgu tahu nanti. Cikgu akan tengok jawapan dekat atas tu. Siapa yang dah jawab, siapa belum jawab. Dapat balik cek tu semua. Jangan risau. Okey. 10 saat terakhir. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, nanti cikgu akan tengok jawapan situ. So, kita akan pergi dekat bahagian classwork nanti dalam GC. Ada latihan minggu 4. Okey, cikgu bagi link macam minggu lepas je. Kamu jawab dalam Google Form sahaja. Okey, dah siap kamu? Cikgu akan dapat jawapan, cikgu akan dapat markah. Nanti cikgu akan return balik kat kamu. Jadi jawapan tu cikgu akan dapat terus dari Google Form kamu jawab. Jawab dengan betul jangan nak cepat je. Okey, tengok betul-betul soalan, tengok betul-betul jawapan. Nanti kamu akan terus dapat jawapan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini, untuk slot yang kedua. Jadi hari ini kita dah habis 2 slot. Jadi untuk yang nak tengok balik nanti, boleh tengok balik rakaman. Juga akan post nanti dengan grup kelas kamu. Dalam GC pun juga akan post. Okey, jadi untuk yang join slot kedua ni, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Nanti ada abang-abang kakak kamu pula nak pakai peranti tu Okey, jadi itu sahaja. Boleh tengok balik. Okey, sama-sama. Boleh teruskan dengan latihan. Betul, nanti kalau tak faham boleh tengok balik rakaman. Okey. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye, cikgu. See you later. Bye.